Hai semua, selamat datang ke video pengenalan kita tentang Bitcoin. Hari ini kita nak bincang pasal Bitcoin, satu bentuk mata wang digital yang semakin popular di seluruh dunia. Bitcoin ni macam duit digital, tapi dia tak sama macam duit biasa kita. Duit biasa kita dikawal oleh bank dan kerajaan, tapi Bitcoin ni berbeza. Bitcoin tak ada bank atau kerajaan yang jaga, jadi dia bebas. Ini bermakna, tiada pihak ketiga yang mengawal atau memantau transaksi kita. Bitcoin ni guna teknologi canggih yang dipanggil blockchain. Blockchain ni adalah asas kepada semua transaksi Bitcoin. Blockchain ni macam buku besar digital yang simpan semua rekod transaksi Bitcoin. Setiap transaksi yang berlaku akan direkodkan dalam blockchain ni. Jadi, semua transaksi Bitcoin ni telus dan selamat. Setiap orang boleh lihat rekod transaksi, tapi identiti pengguna tetap rahsia. Bitcoin ni mula diperkenalkan pada tahun 2008 oleh seorang yang misteri bernama Satoshi Nakamoto. Hingga kini, identiti sebenar Satoshi Nakamoto masih menjadi teka-teki. Sejak tu, Bitcoin dah jadi makin popular di kalangan pelabur dan peniaga. Ramai yang melihat Bitcoin sebagai peluang pelaburan yang menguntungkan. Kenapa? Sebab Bitcoin ni ada hat, cuma ada 21 juta Bitcoin je. Jadi nilainya boleh naik. Ini menjadikan Bitcoin sebagai aset yang terhad dan berharga. Lagi satu, Bitcoin ni mudahkan transaksi antarabangsa. Cepat dan murah je. Tak perlu risau tentang kadar pertukaran mata wang atau yuran bank yang tinggi. Senang cerita, Bitcoin ni macam duit masa depan. Bayangkan satu hari nanti kita boleh guna Bitcoin untuk beli barang harian, bayar bil, ataupun melancong ke luar negara tanpa perlu tukar mata wang. Malah, sekarang ni dah ada mesin ATM Bitcoin yang membolehkan kita tukar Bitcoin kepada duit biasa atau sebaliknya. Banyak juga kedai online yang mula menerima Bitcoin sebagai salah satu cara pembayaran. Ini menunjukkan penerimaan Bitcoin yang semakin meluas. Jadi, itulah sedikit pengenalan tentang Bitcoin. Harap video ni dapat membantu korang faham serba sedikit tentang apa itu Bitcoin dan bagaimana ia berfungsi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak video menarik tentang dunia mata wang digital. Jumpa lagi di video seterusnya. Jom kita tengok sejarah Bitcoin. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto perkenalkan Bitcoin dalam satu kertas kerja. Setahun lepas tu, blok pertama Bitcoin yang dipanggil blok Genesis dilancarkan. Pada tahun 2010, Bitcoin mula digunakan untuk beli pizza. Sejak tu, harga Bitcoin turun naik, tapi Bitcoin ni memang tahan lasat. Bitcoin terus berkembang dan makin ramai orang guna dan melabur. Macam mana Bitcoin ni berfungsi? Bitcoin guna teknologi blockchain, macam buku besar digital yang simpan semua transaksi Bitcoin. Setiap transaksi yang berlaku akan direkodkan dalam buku besar ini. Transaksi ini disahkan oleh pelombong Bitcoin. Pelombong ni memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan ketelusan sistem. Pelombong ni macam penyelesai masalah matematik. Mereka menggunakan komputer yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Bila dah selesai, transaksi itu akan ditambah dalam blockchain. Blockchain ni adalah satu rangkaian blok yang mengandungi maklumat transaksi. Semua orang boleh tengok transaksi itu, tapi tak boleh ubah. Ini memastikan ketelusan dan integriti sistem. Untuk guna Bitcoin, kita ada alamat Bitcoin. Alamat ni adalah satu rentetan aksara yang unik. Alamat ni macam nombor akaun bank. Ia digunakan untuk menghantar dan menerima Bitcoin. Kita simpan Bitcoin dalam dompet Bitcoin. Dompet ni boleh dalam bentuk perisian atau perkakasan. Dompet ni ada kunci rahsia dan kunci awam. Kunci rahsia ni sangat penting untuk keselamatan. Kunci rahsia ni macam password kita untuk akses dan guna Bitcoin. Kalau hilang kunci rahsia ni, kita tak boleh akses Bitcoin kita. Kunci awam ni untuk terima Bitcoin dari orang lain. Ia boleh dikongsi dengan sesiapa sahaja tanpa risiko keselamatan. Proses menghantar dan menerima Bitcoin adalah cepat dan mudah. Kita hanya perlu masukkan alamat Bitcoin penerima dan jumlah yang ingin dihantar. Keseluruhan rangkaian Bitcoin adalah terdesentralisasi, bermakna tiada satu pihak pun yang mengawal keseluruhan sistem. Ini menjadikan Bitcoin lebih selamat dan sukar untuk digodam. Bitcoin semakin diterima di seluruh dunia sebagai satu bentuk pembayaran dan pelaburan. Banyak syarikat besar kini menerima Bitcoin sebagai kaedah pembayaran. Masa depan Bitcoin nampak cerah dengan banyak potensi untuk berkembang dan menjadi lebih meluas digunakan. Teknologi di sebalik Bitcoin juga terus berkembang dan diperbaiki.
Tahun 2020, Bitcoin melonjak naik dengan mendadak. Pada awal tahun, harga Bitcoin sekitar $7,000. Ramai yang tak sangka ia akan berubah dengan begitu cepat. Tahu tak, menjelang Desember, harga dia naik sampai $29,000. Banyak tu. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab COVID-19 buat ekonomi dunia tak menentu. Pandemik ini menyebabkan banyak negara terpaksa melaksanakan lockdown yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Jadi, pelabur cari aset selamat macam Bitcoin. Mereka melihat Bitcoin sebagai pelaburan yang lebih stabil berbanding mata wang tradisional. Lagi satu, syarikat besar macam PayPal dan Square pun dah terima Bitcoin. Ini memberi keyakinan kepada pelabur bahawa Bitcoin semakin diterima secara meluas. Institusi kewangan macam Fidelity Investments pun lancarkan produk Bitcoin. Ini menunjukkan bahawa institusi kewangan besar juga mula mengiktiraf potensi Bitcoin. Kerajaan pun longgarkan polisi dan kurangkan kadar faedah. Langkah ini diambil untuk merangsang ekonomi, tetapi secara tidak langsung, ia juga meningkatkan minat terhadap Bitcoin. Semua ni buat permintaan Bitcoin meningkat. Orang ramai mula membeli Bitcoin dengan harapan ia akan terus meningkat nilainya. Permintaan yang tinggi ini menyebabkan harga Bitcoin melonjak dengan lebih cepat. Selain itu, perbincangan mengenai Bitcoin di media sosial dan forum dalam talian juga memainkan peranan penting. Komuniti yang aktif ini membantu menyebarkan maklumat dan meningkatkan minat terhadap Bitcoin. Berita mengenai kenaikan harga Bitcoin juga menjadi tajuk utama di banyak media. Ini menambah lagi keyakinan orang ramai untuk melabur dalam Bitcoin. Akhirnya, semakin ramai orang mula menggunakan Bitcoin untuk transaksi harian. Ini menunjukkan Bitcoin menjadi jelas penting, sehingga juga seperti perfection sah. COVID-19 memang bagi kesan teruk pada ekonomi dunia. Banyak negara kena lockdown, perjalanan pun susah. Ekonomi merudum, ramai hilang kerja. Kerajaan dan bank terpaksa buat sesuatu. Mereka cetak banyak duit untuk bantu ekonomi. Tapi, ni buat ramai orang risau pasal inflasi. Jadi mereka cari aset selamat macam Bitcoin untuk lindungi duit mereka. Ekonomi tak menentu, ramai cari aset selamat. Bitcoin jadi pilihan sebab dia tak terikat dengan kerajaan atau bank. Lagi satu, Bitcoin ni ada head, jadi nilainya boleh naik. Bitcoin pun dah buktikan yang dia boleh beri pulangan lumayan. Walaupun harga dia turun naik, prestasi Bitcoin jangka panjang memang menarik. Tahun 2020, Bitcoin dapat sokongan padu. PayPal benarkan pengguna beli, jual dan simpan Bitcoin. Square pun labur dalam Bitcoin dan benarkan pengguna beli dan jual Bitcoin guna aplikasi Cash App. Fidelity Investments lancarkan perkhidmatan simpanan Bitcoin untuk pelabur besar. Bank pelaburan besar macam JP Morgan Chase dan Goldman Sachs pun tawarkan perkhidmatan Bitcoin. El Salvador siap jadikan Bitcoin sebagai mata wang rasmi. Polisi kerajaan pun main peranan penting dalam Bitcoin. Ada negara yang kawal selia Bitcoin, ada yang tak. Jepun iktiraf Bitcoin sebagai kaedah pembayaran. China boleh haramkan transaksi Bitcoin. Jadi kejelasan kawal selia ni penting untuk Bitcoin berkembang. Kenapa harga Bitcoin melonjak naik pada tahun 2020? Ada banyak faktor. Ekonomi tak menentu, penerimaan institusi, polisi kerajaan, sentimen pasaran, semua ni main peranan. Penerimaan arus perdana tingkatkan kredibiliti Bitcoin. Kejelasan kawal selia penting untuk Bitcoin terus berkembang. Media pun mainkan peranan dalam naik turun harga Bitcoin. Masa depan Bitcoin cerah tapi tak menentu. Penerimaan arus perdana boleh tingkatkan permintaan dan harga Bitcoin. Kejelasan kawal selia penting untuk Bitcoin terus berkembang. Tapi Bitcoin pun ada cabaran. Transaksi Bitcoin lambat dan mahal. Teknologi baru macam rangkaian kilat diperlukan untuk atasi masalah ni. Bitcoin pun ada pesaing, iaitu mata wang kriptografi lain. Masa depan Bitcoin bergantung kepada penerimaan arus perdana, kejelasan kawal selia, dan kemajuan teknikal. Lonjakan harga Bitcoin pada tahun 2020 buktikan potensinya. Bitcoin ni unik, dia tak terikat dengan kerajaan atau bank. Penerimaan arus perdana, kejelasan kawal selia, dan kemajuan teknologi akan tentukan masa depan Bitcoin. Bitcoin dah mulakan perdebatan tentang masa depan wang. Bitcoin dan teknologi blockchain berpotensi untuk merevolusikan sistem kewangan dunia.